Hari ini Tuan Guru Haji Hadi Awang, tuan-tuan, menggesa rakyat Malaysia supaya menolak pembohong dan penipu. Dalam erti kata lain, hari ini Haji Hadi menggesa rakyat Malaysia menolak PAS, iaitu sebuah parti yang sudah terbukti sebagai sebuah parti yang menipu rakyat. Kalau kita lihat, bila nak masuk istana negara pun, kita lihat Tuan Guru Haji Hadi dengan bangganya mengatakan bahawa dah cukup nombor, dah cukup nombor. Maka 2 hari sudah kita tahu bahawa Tuan Guru Haji Hadi adalah seorang pembongak ataupun penipu, tuan-tuan. Dan kita janganlah tak percaya saranan yang dibuat oleh Tuan Guru Haji Hadi. Kita wajar tolak penipu dan pembohong, terutamanya di beliau sendiri. Kerana beliau telah ternyata, tuan-tuan, tidak berkata benar, menipu, mengatakan bahawa Perikatan Nasional ada 115 sokongan untuk membentuk kerajaan. Hakikatnya tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Dia sendirilah penipu tu. Dan dalam masa yang sama, kita lihat PAS, Perikatan Nasional, duk ulang banyak kali menuduh Barisan Nasional Perompak, Barisan Nasional Penyamun. Mereka kata mereka bersih, mereka kata mereka telus, mereka kata mereka stabil. Sebenarnya, tuan-tuan, jiwa mereka pun tak stabil, mereka tak bersih, dan mereka, tuan-tuan, langsung tidak telus, tuan-tuan. Dan hari ini satu demi satu terbongkar, tuan-tuan. Bagaimana mereka mempunyai kekayaan yang luar biasa walaupun memerintah hanya dengan seketika, lebih kurang 18 bulan saja, saudara. Mereka mempunyai duit yang luar biasa banyaknya untuk membeli undi, untuk membayar influencer, untuk membayar jentera-jentera pilihan raya, untuk mengupah orang buat itu buat ini, untuk membayar kos-kos perbekalan bagi menyediakan poster, papan tanda, begitu juga dengan truk LED, truk untuk berkempen, macam-macam, kemah, monkey tent yang besar, luar biasa, saudara. Dan ini, saudara, dilakukan oleh PAS dan juga Bersatu beserta dengan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Jadi, kalau Haji Hadi menyuruh rakyat Malaysia untuk menolak pembohong dan penipu, mereka inilah, tuan-tuan, yang dimaksudkan oleh Haji Hadi. Sewajarnya lah mereka ini ditolak dalam pilihan raya yang akan datang. UMNO menggadai prinsip demi menyelamatkan diri dengan bergabung dengan DAP dan sekutu-sekutunya. Dia kata UMNO menggadaikan prinsip. Prinsip apa yang UMNO gadai? Prinsip orang Melayu. Prinsip orang Melayu. Kalau misalnya pada ketika Kebauduli Tuanku, bila berjumpa dengan Muhyiddin dan Haji Hadi, kalau ketika itu Tuanku menitahkan supaya mereka bekerjasama dengan Anwar Ibrahim, dan Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri. Agak-agaknya PN nak tak kerjasama dengan PH? Kenapa Muhyiddin tak bersetuju untuk Perikatan Nasional bekerjasama dengan PH? Sebab dia yang bekerjasama dengan DAP sekarang ni ialah PAS dan Bersatu, bukan kita. Ini tak timbul soal gadai prinsip ke tak gadai prinsip. UMNO adalah parti yang terakhir pernah bekerjasama dengan DAP. Kita tak pernah kerjasama dengan PKR, kita tak pernah kerjasama dengan Amanah, kita tak pernah bekerjasama dengan DAP. Kita parti yang terakhir. Tapi siapa yang mulakan dulu bekerjasama dengan mereka-mereka ni? PAS. Diikuti oleh Bersatu. Tetapi malangnya
bila PAS bekerjasama dengan DAP, PAS dijinakkan oleh DAP. PAS gagal untuk mengawal DAP. Sama juga dengan Bersatu. Mereka hanya mempunyai 13 kursi. Mereka membiarkan diri mereka dipergunakan. Jadi yang mereka sebenarnya bimbang, takut bila UMNO bekerjasama dengan DAP, kita boleh bekerjasama dengan baik dan tidak berlaku seperti mana zaman mereka bekerjasama dengan DAP. Sebab DAP pun belajar melalui kesilapan juga. Yang ini yang PAS takut. Dia takut kerjasama antara UMNO dengan DAP berjaya, dan kerjasama ini bertahan lama. Jadi kawasan-kawasan yang mana ada pengundi bukan Melayu yang signifikan, kawasan ini Bersatu dan juga PAS tidak akan mempunyai potensi untuk menang. Mereka hanya berpotensi untuk menang di kawasan-kawasan Melayu 90% ke atas. Yang ini yang mereka takut. Jadi biarlah mereka nak kata apa sekalipun, persoalan dia, sebaik saja kita bersama dengan DAP, kita telah berjaya membuat DAP mengubah dasar mereka. Buat kali pertama, bila kita bersama dengan DAP mengatakan bahawa mereka bukan DAP yang lama. DAP dulu dengan DAP sekarang tak sama. Ini jaminan yang diberikan oleh Anthony Loke. Dan bila Datuk Zahid bertanya apa pendirian DAP berhubung dengan hak istimewa orang Melayu, tentang kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan Raja-Raja Melayu, Anthony Loke memberi jaminan bahawa DAP menghormati apa yang terkandung di dalam perlembagaan negara berhubung dengan kedudukan Islam, berhubung dengan kedudukan bahasa Melayu, hak istimewa Melayu dan juga Raja-Raja Melayu. Dan mereka menghormati apa yang sudah pun termaktub di dalam kontrak sosial. Ini yang PAS gagal untuk buat. Ini kita belum apa-apa lagi ni, belum bergerak bekerjasama lagi dengan rancak. Ini baru mukadimahnya. Jadi kita tengok di bawah pentadbiran kerajaan di bawah kerajaan perpaduan ni, sudah banyak pengumuman perkara-perkara yang positif yang PAS tak mampu nak buat ketika dia bersama dengan DAP. Kita lihat bila UMNO bersama dengan Pakatan Harapan, dengan DAP, dengan PKR, dengan Amanah, kita berjaya menurunkan sambutan istimewa daripada 22 kali setahun zaman PAS ni, tukar menjadi hanya 8 kali untuk tahun depan. Kita berjaya meniadakan sambutan hari ulang tahun baru untuk menghormati masa-masa banjir. Kita dah bagi peruntukan untuk mereka yang terkesan di Batang Kali dan begitu juga di masa banjir di Kelantan Terengganu, 50 juta. Kemudian Datuk Zahid pun bagi lagi 12 juta kepada Kelantan. Kemudian dapat lagi 500,000 daripada Kementerian Wanita. Kemudian Kerajaan Negeri Selangor pun bagi 500,000. Kelantan Terengganu dapat. Kemudian YB Fahmi pun bagi 200,000. Banyak pihak, alhamdulillah. Dan mangsa-mangsa yang terkorban juga diberikan RM10,000 untuk mangsa banjir. Dan siapa yang terkesan diberikan RM1,000 setiap keluarga. Satu keluarga. So ini antara perkara-perkara yang positif
yang dibuat dalam tempoh yang singkat. Kemudian bantuan yang sepatutnya bulan Mac baru diterima RM300 akan diawalkan awal Januari. Untuk yang bujang pun akan terima RM100. So ini yang sebenarnya PAS gelabah sangat, kerana dia tahu kalau misalnya momentum prestasi kerajaan perpaduan ini berterusan positif sebegini, kalau ini berjalan sampai pilihan raya negeri Terengganu, Kelantan dan juga Kedah, tidak mustahil, paling tidak pun 2 negeri akan jatuh dan dapat dikuasai oleh kerajaan perpaduan, InsyaAllah. Okey. Tan Sri Syahrir Samad hari ini beritahu, orang sana sentiasa suci. Walaupun Menteri Besar Terengganu bercuti di luar negara, PAS menolak PRU 15 diadakan pada musim banjir. Namun pemimpin mereka pula bercuti ketika rakyat berdepan musibah. Yang tak boleh buat pilihan raya masa banjir, tapi time banjir bercuti boleh. Dia bergantung juga. Kita kena faham pendirian PAS ni. PAS ni benda yang halal boleh diharamkan dengan syarat benda yang halal tu orang UMNO buat. Kalau UMNO buat, dia boleh haramkan. Benda yang haram boleh dihalalkan dengan syarat benda haram tu orang PAS buat lah. Ini kita kena faham. Ini pendirian PAS. Dia boleh ubah apa ni, dia punya judgement on something tu, kalau benda tu menguntungkan puak dia. Jadi kita tak payah pelik lah. Itu pendekatan yang mereka ambil. Okey, ada lagi? Okay, Dok, kalau kita lihat persidangan Dewan Rakyat yang pertama, syarat pertama, beberapa hari lepas, Ketua Penerangan PAS Karim Nizam kata pasukan pembangkang yang konstruktif dan bertanggungjawab. Maksudnya dia kata pembangkang ni mempunyai kredibiliti berbanding ahli-ahli parlimen di peringkat kerajaan. Jadi apa pandangan Datuk berkaitan komentar yang artikel yang di beritahu dia jangan merapu lah. Engkau menang pun dengan membeli undi, beli undi pula tu pakai duit judi. So jangan merepek. Dia kena terima hakikat bahawa parti dia ialah parti yang telah melakukan aktiviti merasuah secara besar-besaran terbesar di dunia yang melibatkan merasuah berjuta orang. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Sepatutnya mereka boleh berhubung dengan Guinness World record punya ni buku, boleh masukkan sebagai event merasuah pengundi paling besar dalam dunia. Dan title ni dipegang oleh PAS dan juga Perikatan Nasional. Okey? Okay, Tok. Satu lagi soalan. Kita lihat sebelum ni Tan Sri Muhyiddin sibuk nak jadi Perdana Menteri apa semua, tapi masa sidang parlimen kenapa kita lihat dia diam, dia tak gerak, menyok je muka dia kan. Kalau saya duduk di tempat dia, saya duduk kata saya ada enough number. Dengan tuanku pun dia nak cabar lagi. Dia kata saya dah ada 115, apa lagi tuanku nak? Dia boleh cakap macam tu kat tuanku. Tiba-tiba rupa-rupanya ada 74 ekor je. Kalau saya jadi dia, undi speaker 147, undi timbalan speaker 1148, satu lagi 146. Kalau saya duduk situ pun saya diam je lah. Nak cakap apa lagi, Okey? Okay, ada pertanyaan. Kerajaan perpaduan sekarang Perdana Menteri umumkan untuk
hapuskan direct nego. Apa banyak orang tak faham ni, apa beza direct nego, tender terhad, tender terbuka ni, apa implikasi dan kebaikan ni? Okey, kita kena faham kalau tender terbuka ni maknanya ada iklan. Ada iklan, maka orang yang dia ada kepala bidang tu, dia akan masuklah tender tu. Kalau 30 orang, 30 orang. Kalau 300 orang masuk, 300 orang masuk. Siapa yang ada dalam makul, dia akan dipertimbangkan. Lepas tu dia akan tengok technical spec dan sebagainya, sehinggalah ada award letter dikeluarkan kepada mana-mana syarikat. Ada satu lagi dia panggil tender terhad. Tender terhad ni dia cuma jemput 5 orang. Dia lebih kurang jugalah dengan direct nego. Cuma dia panggil 5 orang saja. Contohnya kan. Dan 5 orang tu akan bida lah harga siapa yang paling rendah ataupun harga siapa yang munasabah. Orang tu lah yang dapat. Kalau technical spec dia semua okey apa semua sekali, dan kalau misalnya harga dia berpatutan, dan dia ada track record yang baik, diyakini mampu untuk laksanakan projek tersebut dengan apa yang dia quote tu, dengan harga yang dia tawarkan, maka dia menanglah selective tender ataupun tender terhad tu. Kalau direct nego ni dia award pada sesiapa dia suka. Biasanya orang tu dia memang pakar dalam sesuatu bidang tu. So kerajaan akan negotiate harga yang berpatutan untuk diberikan kepada orang tu. Biasanya orang yang dapat direct nego ni harganya lebih selesa lah. Dia punya margin keuntungan tu lebih tinggi berbanding dengan kalau diadakan tender. Okey? Okey tu. Tun Faisal kata. Ya. Hidup lagi. Hidup. Pemudik sibuk usul jawatan presiden tak terlegal, sedangkan prestasi UMNO dan Barisan Nasional era Datuk Seri Zahid gagal. Ya. Jadi apa pandangan Datuk akan pandangan Tun Faisal? Saya setujulah. Saya setuju bahawa kita gagal. Kita tak nafikan. Tapi salah satu puncanya kita gagal kerana kerajaan simpan manusia macam Tun Faisal yang menjadi susah khabar kepada Menteri Komunikasi. Selaku Menteri Komunikasi, dia gagal untuk explain kepada rakyat bahawa ketua kerajaan dia bertanding tu atas tiket Barisan Nasional, bukan Perikatan Nasional. Itu pun dia gagal. Sehingga kan anak-anak muda tak tahu bahawa Datuk Seri Ismail Sabri itu mewakili kerajaan Barisan Nasional. Apa dia buat selaku kaki tangan Menteri Komunikasi? Memang gagal. Memang kita kena terima hakikat bahawa mereka gagal. Ketika tu Jecom gagal berfungsi. Semua agensi-agensi di bawah Kementerian Komunikasi, di bawah Anwar Musa, yang Tun Faisal menjadi dia punya susah khabar, gagal untuk memberikan penerangan, pencerahan kepada rakyat tentang isu-isu semasa, tentang perkara yang difitnah ke atas Barisan Nasional. Mereka gagal segagal-gagalnya. Dan sebagai pengerusi jawatan kuasa memerangi jihad memerangi inflasi, bos dia ni Anwar Musa juga gagal kerana inflasi tidak berjaya diturunkan. Jadi sebelum dia blame orang lain, sebelum dia blame Presiden UMNO yang bukan Perdana Menteri, dia nak bubar awal pun tak berjaya, yang bukan poster boy, jadi sebelum dia nak blame semua, letak kesalahan tu kepada Datuk Seri Zahid Hamidi, sewajarnya dia sedar bahawa siapa yang berada di dalam kerajaan ketika itu, barulah dia boleh menunding jari. Okey. Ini belum lagi sabotaj dalaman daripada orang macam Tun Faisal tu sendiri, yang tak mahu melihat BN menang besar kerana takut kalau BN menang besar, peluang bos dia menjadi menteri tipis. Peluang Perdana Menteri sebelum tu untuk diangkat balik menjadi Perdana Menteri pun tipis.
Betul tak? Jadi dia tak payahlah sembang banyak. Dia patut tahu apa yang dia dah buat untuk menjanamkan Barisan Nasional ni. Kalau dia tak ada buat kerja-kerja sak besi macam ni, yang mensabotaj parti ni pun, tak adalah dia awal-awal lagi dah kena gantung 6 tahun. Standard dia sama dengan Papa Gomo. Okey? Itu. Hari ini kita lihat ASB umumkan dividen 4.60 tambah 50 sen bonus. Jadi ada suara-suara daripada puak-puak Perikatan New Zealand, Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ni kata Percutian Nasional. Percutian Nasional ni kata kata kerajaan paduan ni bagus kan, OPR naik, ringgit kukuh, tapi kenapa dividen ASB ni tak mampu dinaikkan? Kena tahu kerajaan ni baru ambil alih tak sampai sebulan. Prestasi bila kita bayar dividen ni mestilah berdasarkan apa yang diperolehi sepanjang tempoh 1 tahun. Janganlah bodoh sangat. Takkan baru ambil sebulan dia nak bagi dividen yang tinggi. Prestasi itu mestilah sepanjang tahunnya prestasi. Itu yang announce pada bulan 12, bukan prestasi pada bulan 12 saja. Itu pun sudah pasti ada menyumbang untuk improve dari segi percentage. Kerana bila indeks BSKL naik, ini menyumbang. Tapi itu hanya berlaku pada bulan 12. Ini kita faham ni. Ramai orang tak faham ni sebab 24 bulan 11 baru Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Hari ni baru 22 belum pun sebulan. Okey? Itu. Ya. AJK PAS Pusat. Ya. Ustaz Khalil Abdul Hadi kata UMNO bukan lagi parti tunjang kepada umat Islam, khususnya orang Melayu. Orang Melayu telah mula menjadi dan meninggalkan UMNO. Sekiranya benar, apa langkah-langkah UMNO selepas ni bagi pandangan tu? Beritahu dia jangan bimbang. Jangan bimbang. Orang Melayu, orang Islam bukan semua akan selama-lamanya jadi bangsa yang boleh disogok. Itu pertama. Yang kedua, dia pun kena fikir juga, bukan sampai bila-bila PAS mampu untuk menyogok. Sekarang kau boleh menabik dada, kau menang banyak kursi dengan duit yang kau ada, dengan duit yang Perikatan Nasional bagi, dengan duit yang Muhyiddin bagi. Tetapi selepas ni, bila akaun kamu pula dibekukan, seperti mana UMNO punya akaun dibekukan, bila kamu mula disiasat, lepas ni bila kamu pula dipanggil kluster mahkamah, kena beringatlah, kalau dulu kamu fitnah BN macam-macam, kamu cakap apa kamu tak cakap tentang Dato' Zahid, apa kamu tak cakap tentang Dato' Najib, tetapi selepas ini, apa yang kamu fitnah ke atas kami ni akan berbalik pada diri kamu. Rakyat akhirnya akan tahu kekayaan luar biasa yang kamu ada membolehkan kamu berbelanja berbilion ringgit sepanjang tempoh pilihan raya lepas itu. Akhirnya rakyat akan tahu dari mana datangnya. Kalau kamu boleh bina persepsi yang cukup negatif terhadap UMNO dan Barisan Nasional, belum tentu kamu boleh menangkis kebenaran yang bakal muncul tak lama lagi. Tunggu dan nantikan. Okey? Ada? Okey tak? Ni orang tanya pasal orang pada Terengganu tu Ya. Kata saya dari Terengganu. Okey. Nak tanya pasal duit bantuan yang diumumkan oleh Perdana Menteri 50 juta kepada Kelantan dan Terengganu tu. Ya. Dia kata kalau disalurkan kepada kerajaan negeri, adakah kerajaan negeri nanti boleh menguruskan dengan betul untuk mengatasi banjir itu?
Kita harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memainkan peranan selain daripada menyalurkan dana tersebut. Kita harap Perbendaharaan Negara juga memantau supaya duit ini digunakan sehabis baik. Kita pun tahu juga satu ketika dahulu kita pernah bagi royalti minyak pada negeri Terengganu zaman Mahathir dulu. Dan kita masih ingat lagi semenjak tahun 1999 bila kita bagi royalti minyak pada negeri Terengganu, duit ini lesap tanpa dapat dikenal pasti ke mana perginya. Orang ada track record buruk macam ni, kita kena be extra careful dalam mengamanahkan kepada mereka untuk menjaga duit rakyat. Kalau misalnya kita tak yakin mereka ni dapat membelanjakan duit itu secara adil, saksama dan dengan tujuan yang betul, bukan dia nak simpan sebahagiannya untuk pilihan raya yang akan datang ni. Kalau kita tak yakin, lebih baik jangan salurkan pada mereka, salurkan kepada jawatan kuasa khas. Ini kita serah kepada kebijaksanaan Perdana Menteri. Okey. Sebab mereka melihat tu di Kelantan ni banjir dah berpuluh-puluh tahun tu. Kerajaan negeri pun dah berpuluh tahun ni kat situ. Tapi masih lagi tak ada usaha lah. Jadi dia minta kalau boleh biar kerajaan pusat. Bukan nak soal tak ada usaha. Sekarang ni kita tengok rakyat Kelantan pun macam gembira. Mereka gembira, disajikan dengan minuman teh ais hari-hari, mandi pun pakai teh ais. Tak ada perubahan. Dia orang tak kisah. Dia orang tak kisah memasak pakai teh ais, mandi pakai teh ais, ambil ais mayam pun pakai teh ais. Dia orang tak peduli. Keruh pun keruh lah. Janji jangan keruh macam UMNO. Ini dalam kepala otak mentaliti orang Kelantan. Tak semua, tetapi sebahagian daripada ni. Ni, tolong jawab. Okey. Netizen tanya gitu Kita boleh tak Datuk terangkan bagaimana cara UMNO untuk menghadapi PRN yang akan datang ni? Adakah sepakat bersama dengan PH ataupun go solo lagi tu? Contoh, kita akan bekerjasama bersama dengan PH. Tak ada go solo. Jadi kita dah belajar melalui pengalaman kita. Dan alhamdulillah kita dah ada parti komponen lain yang boleh melengkapi kita punya kelemahan. Kita selama hari ini kita mengharapkan undi orang Melayu saja. Tapi kawan-kawan parti komponen kita gagal untuk deliver undi bukan Melayu. Hari ini kita dah ada rakan kongsi yang boleh deliver undi bukan Melayu. Dan kita pula boleh bantu mereka untuk deliver undi Melayu. So kita saling melengkapi satu sama lain. It's going to be a win-win situation. Dalam masa yang sama kita dapat eliminate racism. Cukup bagus. Kenapa kita nak berasingan lagi? Kita teruskanlah bersama. Okey? Apabila Datuk cakap ada satu parti yang boleh dapat sekurang orang Melayu, bukan Melayu. Jadi MIC dan MCA ni apa peranan dia itu dalam komponen BM? MIC dengan MCA kalau dia nak terus bersama dengan kita, alhamdulillah. Tetapi kena ingatlah. Dia kena ingatlah. Dia menang tu pun di kawasan-kawasan Melayu. Dia kena ingat. Jadi bila dia menang di kawasan Melayu, maknanya dia menang di kawasan yang sepatutnya UMNO bertanding. UMNO yang bagi mereka kursi-kursi tersebut. Jadi tolonglah jaga sikit sensitiviti orang Melayu ni. Mungkin dia rasa bila dia dihasut oleh Isyamuddin Tun Hussein, dia fikir bila dia desak Datuk Zahid untuk letak jawatan, mungkin dia ingat benda tu akan melukakan hati Datuk Zahid seorang. Dia tak sedar kita orang Melayu pun berhati je. Engkau menang pun di kursi Melayu, atas ihsan kita, kursi-kursi yang kita bagi tu. Kau desak presiden kita letak jawatan, kau deliver ke kau punya kursi?
Kalau kau deliver kursi-kursi dan sokongan masyarakat Cina, lain cerita. Ini kita dapat undi masyarakat Cina lebih kurang 5% saja. Undi masyarakat India tinggal lebih kurang dalam 15% pun tak sampai ke sini. So nak mendabik dada, nak suruh Datuk Zahid letak jawatan dan sebagainya. Kalau prestasi mereka bagus, lain cerita. So beringatlah, kena beringat. Kalau rasa tak selesa, rasa nak letak angkat Isyamuddin jadi ketua parti, buat parti lain. Mereka boleh tinggalkan Barisan Nasional, mereka boleh menyertai mana-mana parti mereka suka. Nak masuk Perikatan Nasional pun boleh. Dulu pun pernah senyap-senyap mereka join Perikatan Nasional tanpa beritahu kita. Kemudian baru kita tahu MIC ada dalam tu. Kalau tidak, kita pun tak tahu. Jadi bagi saya apa yang berlaku pada tahun 2022 ni, ianya satu hikmah. Ini mungkin Allah Ta'ala nak supaya kita ni bersama dengan PH ni, supaya kita boleh overcome masalah kita. Kalau tidak, kita hanya dapat sokongan orang Melayu. Kita tak boleh dapat sokongan daripada masyarakat bukan Melayu. Kita nak mentadbir sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Takkan kita nak jaga orang Melayu je, kita kena menjaga seluruh rakyat Malaysia. Sampai bila kita nak memerintah, orang tu tak menang kursi apa pun, kita tetap kena lantik dia senator, kena bagi dia kursi dan sebagainya. Bukankah lebih baik kalau kita ada partner yang boleh menyumbang undi masyarakat Cina dengan India untuk membantu kemenangan kita. Dan dia pun menang kursi dia. Banyak pula tu dia menang. Ya. Okey. Adakah MCA dan MIC ini akan menjadi kekangan untuk BN move forward begitu? Tak ada. Bagi saya, apa juga yang dia orang keputusan yang nak buat, dia orang buat. Kita tak bimbang. Kerana ada kemungkinan besar satu ketika nanti bila kita nak berhadapan dengan pilihan raya, kita mungkin akan membincangkan kita nak pakai logo apa, kita nak pakai lambang apa. Belum tentu lambang BN tu akan dikekalkan. Belum tentu PH juga akan bertanding atas tiket PH. Mungkin selepas ni, next level, kepimpinan akan memikirkan untuk menggunakan satu lambang. Tak mustahil. Okey? Ada lagi? Okay, Tok. Ada orang tanya lagi, wajarkah di Malaysia bagi kes-kes berprofil tinggi perbicaraan disiarkan secara live, terutama seperti kes Datuk Seri Najib Razak? Saya rasa tak ada masalah. Benda ni juga dilakukan di luar negara. Dekat Indonesia pun dah buat. Kenapa kita tak boleh? Biar ianya lebih transparan. Kita harap kes Datuk Seri Najib contohnya, bila ada judicial review ni, memandangkan kesnya di Mahkamah Persekutuan tu begitu kontroversi. So untuk dia punya semakan kehakimannya, sewajarnya dibenarkan Datuk Seri Najib kesnya ni dibuat secara siaran langsung. Kerana ini bekas Perdana Menteri, rakyat nak tahu. Ianya mempunyai kepentingan umum. Biar rakyat tahu apa yang berlaku di dalam mahkamah. Okey? So, berkaitan sikit dulu Sekiranya 19 hari bulan nanti, 19 Januari tu, kira Tun Najib tu berjaya tu. So sekiranya berjaya, jadi macam mana nak kira tu? Sebab dia dah kena penjara daripada Ogos sampai Januari tu. So nak kira macam mana tu? Mana? Datuk Najib ni Sekiranya berjaya. Sekiranya berjaya. Gaji yang dia hilang sepanjang tempoh tu memang kerajaan kena bayar balik. Okey. Sama juga kalau dia dapat pengampunan. So kalau dia dapat pengampunan penuh sepanjang tempoh dia dalam tahanan tu, berapa gaji dia tu, memang kerajaan kena bayar balik. Ya, tapi Datuk Seri Ibrahim dia dapat pengampunan.
Kerajaan kena bayar balik tau. Dia punya sepanjang tempoh dia duduk dalam penjara tu. So jadi kira daripada bulan 8 sampai bulan Januari tu kira naya tu. Ni macam mana? Mana? Daripada bulan 8 dia. Kalau naik naya tak naya memang naya lah. Dia tak sepatutnya duduk dalam penjara. Kalau misalnya tak ada orang yang melindungi Hakim Nazlan, kan? Sebab ada orang melindungi penjenayah tidak didakwa, maka orang yang tak bersalah menjadi mangsa. Selepas ni kalau mahkamah tu dah adil, lain cerita. Okey? Ini ada pandangan netizen tu, pandangan dia kata saya berpandangan hanya Datuk Najib je yang boleh meyakinkan ahli dan penyokong UMNO atas kerjasama BN dengan PH tu. Maksudnya dia kata secara tak langsung boleh mematahkan usaha pihak broker BN dalam BN. Yalah, insyaAllah. Saya rasa penyatuan antara UMNO dan juga Barisan Nasional dan juga PH ni, Datuk Zahid pun ada berbincang juga dengan Datuk Najib. Dan beliau pun ada main peranan juga. Dan beliau merestui lah kerjasama antara BN dengan PH. Okey? Okey Tok. Sekarang ni kalau kita lihat Kementerian Wilayah diserahkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi ada yang kata kewajaran dulunya sebenarnya Kementerian Wilayah ini ditubuhkan semula supaya kelancaran pentadbiran tidak terlepas pandang beberapa isu kan. Sebab bawah Jabatan Menteri banyak sangat ni kan. Siapa pun boleh bagi pandangan. Nanti bila mereka dah jadi Perdana Menteri, mereka laksanakan. Buat masa ni Datuk Seri Anwar Ibrahim dia Perdana Menteri. Jadi dia memerintah mengikut acuan dia. Sudah pastilah bila dia mewujudkan kerajaan perpaduan ni, dia sudah konsult dengan ketua-ketua parti. Dan bila apa yang dulu di dalam sebuah kementerian sekarang ni diletakkan di dalam sebuah jabatan, dan jabatan itu pula ditempatkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, mesti ada sebab-sebab tertentu. Lagipun kita nak elakkan daripada terlalu banyak pembaziran, terlalu banyak perbelanjaan pengurusan yang tak perlu. Kalau misalnya ada sebuah kementerian, nak kena ada seorang lagi menteri. Bila ada seorang menteri, nak kena ada seorang KSU. Bila ada seorang KSU, seorang menteri, kena ada timbalan-timbalan menteri, dan semua pegawai-pegawai semua nak kena ada. Cuba bayangkan berapa banyak belanja. Okey? Okey tu, apa ni tentang PM kata pembatalan majlis sambutan tahun baru. Adakah itu untuk menghormati mangsa banjir atau menghormati mangsa banjir lah. Dalam masa yang sama juga saya yakin di kala negara berhadapan dengan macam-macam krisis ni, itu juga membantu untuk menjimatkan duit negara. Tuan nak tahu? Okey. Ada 2-3 orang tu suruh ulas benda yang sama tu. Dia kata ini pasal UMNO tu. Dia kata masih lagi ada desas-desus mengatakan ada pergerakan dari segelintir pemimpin UMNO berusaha untuk menjatuhkan presiden tu. Ada. Jadi gerakan tu ada. Apakah kalau kita tengok bekas ketua perangan pun duk sibuk posting-posting dia kan. Jadi apa tindakan sepatutnya? Habis dulu masa kau jadi ketua perangan kan, kau tak sibuk buat benda ni. Cuba kalau ketika kau jadi ketua perangan tu kau sedarkan bahawa peringkat-peringkat bahagian ni kena menjawab isu-isu nasional apa semua. Kau ketua perangan UMNO Malaysia ketika tu apa kau buat? Apa dia buat? Dah lah dia punya kerja sebagai naib ketua pemuda dia tak ada 5. Gagal nak tarik orang-orang muda. Kau ambil tanggungjawab tambahan. Bila ambil tanggungjawab tambahan, kau tak deliver kerja tu, kau ambil lagi, tamak lagi, ambil lagi jawatan
pengarah ekonomi Perdana Menteri. Yang mana satu kau nak buat? Dikala negara sedang berhadapan dengan pilihan raya, kau abaikan tanggungjawab kau sebagai ketua perangai parti. Dan hari ni kau nak sekolahkan orang, kau burukkan Datuk Zahid, kau nak beri gambaran kena reform lah, itulah, ini apa semua sekali. Sepatutnya kau fikir ketika kau jadi ketua perangan tu, kenapa kau tak buat? Kau yang sepatutnya explain tentang isu nasional di peringkat akaumi. Kenapa tak buat? Sepatutnya dia train orang-orang kita. Dulu masa kita pemuda pun kita train berapa ribu orang penceramah. Kita tak pernah ada masalah penceramah. Mana penceramah setengah mampus aku pusing panjang pilihan raya. Mana penceramah yang Syarif Hamdan hasilkan? Kita tak pernah tahu nak petikai dia. Tapi bila dia petikai presiden melampau sangat ni, aku kadang-kadang geram juga. Lepas tu kawan seko dia tu pun cakap berapa orang boleh berfikir, seolah-olah macam dia seorang ada otak. Kalau dia ada otak, dia tak fikir, dia tak keluar kenyataan, dia tak belasah presiden ketika pilihan raya yang memberi kesan kepada calon-calon Barisan Nasional yang lain. Betul. Bagi aku simple, kalau parti ada otak, orang macam ni kita ambil tindakan disiplin. Semata-mata kerana dia bertanding di kawasan yang kubu kuat pembangkang, dia nak tarik undi daripada pihak kem musuh, dia sanggup cerca kata UMNO parti yang dah sakit, UMNO parti yang dah sesat. What the hell is this? Last sekali Sesat tu. Orang UMNO baru kuasa tak undi dia. Tu yang dia sesat terus. Sekarang pandai pula. Sekarang dah pandai clean shave lah sekarang ni. Dah putih betul ni. Dia dah dye rambut. Dah pandai ni bagus lah. Soalan itu, dah tahu kalau ada jadi, kenapa masih lagi nak tunggu sampai pemilihan ke? Biar orang di dalam ni untuk rosakkan macam mana? Tak apalah, kita serah kepada kebijaksanaan parti. Kau kena faham, ada benda aku boleh komen, ada benda aku pun pasrah. Hari ni kita ni dah dekat dengan pilihan raya negeri ni. Orang tak nampak benda ni penting. Kalau kita gagal dalam 6 pilihan raya negeri ni, bahaya kita. Tapi apa kita boleh buat? Kita boleh cakap supaya bila kepimpinan dengar ni, buatlah sesuatu. Kita daripada luar tak boleh buat apa-apa. Kita mengharapkan kepimpinan yang berada di dalam tapuk kepimpinan tu kena buat kerja. Perkemaskan jentera perangan, perkemaskan jentera media sosial kita. Kalau sebelum ni kita terima hakikat bahawa kita lemah dari segi TikTok, maka kita atasi kelemahan ni. Kuasai TikTok tu. Fikirkan macam mana. Sekarang kita dah ada agensi kerajaan bersama dengan kita. Kita Kementerian Komunikasi pun dengan kita. Kalau ada terlalu banyak fitnah, patahkan serangan-serangan ni. Ada kuasa, use that power. Bukan use that power untuk menafikan human rights ataupun kebebasan bersuara. Tak. Jangan benarkan fitnah-fitnah bermaharaja ini.